低头祷告。 Tuhan, biarlah hati kami merindukan suara-Mu. 愿我们的心渴慕你的声音。 Hati kami merindukan Engkau, Tuhan. 主啊，我们的心渴慕你。 Maka berbicaralah kepada setiap kami pada saat ini. 主啊，这时候请你向我们每个人说话。 Berbicaralah ya Tuhan. 主啊，求你向我们说话。 Sebab firman-Mu lebih tajam dari pedang bermata dua apapun. 主啊，因为你的话语比任何的剑两面更刃。 Firman-Mu hidup dan berkuasa. 主啊，你的话语是活的，有权柄的。 Maka berkuasalah di hati setiap kami 主 saat 啊，但愿这时候你可以掌握我们的每个人心里。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹平安。 Salam sejahtera untuk kita dimanapun kita berada. 但愿我们不论在哪里，我们都有着平安。 Walaupun mungkin Bapak Ibu kita sudah terbiasa untuk ibadah daring, 也许我们已经习惯了就在线上的一个崇拜， tetapi biarlah hati kita selalu merindukan untuk datang ke rumah Tuhan. 但愿我们也有一颗心永远的渴慕回到神的殿中。 Seperti ketika orang Israel mengalami pembuangan di Babel. 就是好像以色列人当他们被丢到巴比伦的时候， Mazmur-mazmur yang mereka tuliskan penuh dengan kerinduan untuk datang ke rumah 所以他们写了很多的诗篇，就是他们多么的渴慕回到耶路撒冷。 Kerinduan itu juga yang membuat kita datang memohon di hadapan 所 Tuhan. 以因为有那个渴慕，使得我们有那个追求，有那个就是向神求。 Memohon belas kasihan 我 Tuhan. 们求主来怜悯我们， Biar kita bisa berkumpul kembali 但愿我们有 bersama-sama 一天可以 beribadah. 在一起的聚集在一起。 Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. 我们一起来看一处的经文。 Hari ini tema kita adalah Desiring His Word. 今天我们的主题是渴望他的话语， Haus akan firman-Nya. 就是我们渴慕他的话语。 Berhasrat akan firman-Nya. 所以我们真的有那个渴望的那个一个动机，对于他的话。 Mari kita membaca dari 2 Timotius pasal yang ketiga, 我们看提摩太后书第3章 ayat yang ke-15 dan 16. 第15跟16节。 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. 提摩太后书第3章15、16节， Saya bacakan dalam bahasa Indonesia. 传道会用印尼文来朗读。 Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi khidmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。圣经都是神所默示的，以教训、读者、使人归正、教导人学义，都是有益的。 Berhasrat kepada firman Tuhan 就是我们有益于神的话语， mengingatkan kita akan kisah seorang gadis yang bernama Mary Jones. 所以我们想起一个女生，她叫做那个玛丽她就是一位女生的名字就是叫玛丽。 Ketika dia berumur 10 tahun, dia sangat ingin membaca Alkitab dan mempunyai Alkitab. 玛丽琼斯她在小时候10岁，她就很渴慕可以读圣经。 Pada masa itu hanya orang-orang yang cukup kaya, yang cukup pintar untuk bisa memiliki dan membaca Alkitab. 在她那个年代，只有很聪明的人、有钱的人，他们才有那个资格读到圣经。 Mary yang berasal dari keluarga yang kurang berada tentu tidak pernah sekolah dan tidak memiliki Alkitab. 所以这个玛丽她是来自一个贫穷的家庭，当然她没有机会就读到圣经， Maka dia membawa cita-citanya itu di dalam doa kepada Tuhan. 所以她把她这个梦想带到神的面前。
Lalu Tuhan menjawab dengan didirikannya sebuah sekolah 3 kilometer dari rumahnya. 所以上帝已经应允他的祷告，让他有一个遇到一个教会，离他家大概3公里， Bukan gereja ya, sekolah. 有一个学校，就 Jadi 是 dia 大概 belajar 有3公里。 membaca. Jadi dia belajar membaca. 所以他在那个学校，他可以学习，他可以读。 Walaupun harus berjalan begitu jauh. 虽然他必须要要走那么远的路途， Lalu dia mulai menabung Bapak Ibu. 所以他开始就是存钱， Dia memelihara ayam. 他就是在那里养鸡， Dia menjaga anak-anak yang lebih kecil dari 而 dia. 且他去帮忙人家去照顾比他小的小孩， Membantu di perkebunan. 然后也是在那些种植那里来帮忙， Dia melakukan banyak hal untuk mengumpulkan uang. 所以他做了很多的工作，是为了存钱。 Akhirnya setelah 6 tahun uang dia cukup untuk membeli 所 Alkitab. 以到6年之后，他已经存够了他的钱， Maka dia mulai melakukan perjalanan untuk beli Alkitab sejauh 40 kilometer. 所以他存够钱来买圣经，他还必须要走大概40公里的路去寻找这个圣经。 Dan supaya sepatunya tidak rusak, maka dia berjalan dengan kaki telanjang. 所以他怕他的鞋子破掉，他必须就是赤脚的走路。 Sejauh 40 kilometer dia berjalan untuk membeli Alkitab yang dia idam-idamkan. 所以他必须走40公里的路程，为了要寻找的那一本圣经，可以买到他梦想的圣经。 Sampai ke tempat tujuan, 他到达目的地的时候， ketika dia menyerahkan uangnya mau membeli Alkitab kepada pendeta Charles, 所以他把他的那个钱拿给一位牧师，他要买圣经的时候， pendeta berkata, 所以这牧师对他说 "Nak, Alkitabnya tinggal 3 dan sudah dipesan semua." 牧师说我圣经只剩下3本，而且这3本已经有人订购了， Jadi tunggu lagi ya nak ya. 所以你必须再等。 Mary yang selama ini begitu tabah, akhirnya tidak tahan, dia tertuduk dan menangis terseduh-seduh. 所以这个玛丽她就是很难过的，她就在那里蹲着，在那里哭泣。 Pendeta yang kemudian mendengarkan kisah Mari, 所以这个牧师听到了这个玛丽的故事， akhirnya menyerahkan Alkitab dan berkata, 所以就把一本圣经交给他，而且对他说。 orang yang memesan ini harus menunggu lebih lama seperti yang engkau lakukan. 所以牧师说，这个已经订购的人，他必须要再等一段时间，就好像你等待一样。 Kisah Mary Jones inilah yang memulai yang dinamakan lembaga Alkitab pertama di dunia. 所以这个玛丽琼斯这个故事，就是在世界上第一个圣经机构的成立。 Dan hingga hari ini lembaga Alkitab Indonesia mencetak banyak Alkitab juga dalam berbagai bahasa. 到今天我们看到印尼的圣经机构，它也是今天有可以印刷很多的圣经。 Hasrat akan firman Tuhan yang begitu besar 所以我们对神的一种话语的一种欲望， yang membuat Mary Jones melakukan banyak hal. 就是使得这个玛丽琼斯她有那么积极的一个态度。 Apa yang menyebabkan firman Tuhan ini, Alkitab ini begitu berharga sehingga Mary Jones mau melakukan apapun untuk melakukannya. 这本圣经为什么对玛丽来说是那么的值钱使得她愿意赔上那么的那个代价，为了活的这本圣经。 Di dalam 2 Timotius yang tadi kita baca, 所以在我们刚才所读的提摩太后书里， dikatakan bahwa tulisan kitab suci 所以在那里说到神的每一句话， adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah 就是上帝所启示的。 atau lebih tepatnya dinafaskan oleh Allah. 所以换言之，就是每一句圣经里面的话是上帝的用他的呼吸，用他生命气息所填写的。 Tulisan-tulisan di dalam Alkitab adalah dinafaskan oleh Allah. 所以每一句话语在圣经里面的话语都是上帝他的生命气息。 Itulah sebabnya di dalam Ibrani 4 ayat 12. 所以在那个希伯来书第4章12节那里告诉我们， Tadi kita udah bacakan waktu pengakuan dosa. 刚才我们在认罪悔改的时候，我们已经读了。
Mari kita lihat bersama Ibrani 4 ayat 12. 我们再看希伯来书第4章第12节。 Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. 就是神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快。 Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. 甚至魂与灵、骨节和骨髓都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明。 Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan yang dinafaskan oleh Allah 所以神的话语是神用他生命气息所启示的， memiliki karakteristik 所以他有他自己的那个特质， sebagai sesuatu yang hidup Bapak Ibu. 就是一个活的东西。 Ini bukan tulisan mati, 所以这圣经里面每一句话不是死的， karena dinafaskan oleh Allah yang hidup. 因为是那个活的神，他用他的生命气息所启示的。 Ini adalah tulisan yang hidup Bapak Ibu, 所以这每一句话都是活的， dan memberi kehidupan 而且它能使我们有生命， dan punya power untuk menghidupkan. 而且它也没有办法把那个死的变活过来。 Seorang ketika bertobat dia berkata seperti ini. 当一个人真的在这样的一个情况之下，在悔改的时候， Dia bilang bangsa saya melarang untuk membaca Alkitab. 所以他说我不允许我的百姓读圣经。 Mereka memberi alasan 他们有一个理由说， bahwa Alkitab itu seperti buku sihir. 所以他们认为说圣经就好像一个可以就是变魔术的一本书， Yang dapat menyihir seseorang yang akhirnya menaati tulisan dari buku ini. 可以去影响一个人，使他们要顺服。 Sehingga mereka tidak boleh menyentuh dan membaca Alkitab. 所以这一群人他们不许就是碰圣经， Kalau menemukan harus dibakar. 所以如果遇到有圣经的话，必须被烧毁。 Bapak Ibu, walaupun saya tidak mengamenkan bahwa ini buku sihir Bapak Ibu. 所以弟兄姐妹，我不觉得很奇怪，如果我们认为这个圣经是很有魔法的， Tetapi buku ini adalah tulisan yang hidup dari Allah. 但是因为这本书是上帝的有他的生命在里面所启示的， Yang punya power untuk menghidupkan. 所以他也有那个能力，有那个权柄把它活跃起来。 Seperti di dalam Mazmur 119 ayat 50 dikatakan, 所以在那个诗篇119篇50节那里告诉我们说， inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. 这话将我救活了，我在患难中因此得安慰。 Janjimu menghidupkan aku. 就是你的应许已经使我活过来， Jiwaku sudah letih, lesu, dan seperti orang mati aku 所 ini. 以我的心灵已经疲惫了，已经瘫痪了，已经好像死人一样了。 Tetapi firman-Mu menghidupkan aku 但是 kembali. 你的话语可以救活我。 Bapak Ibu, tahun yang lalu, 在去年， Papa saya mengalami kecelakaan. 所以我爸爸就是遇到车祸。 Sebelum kecelakaan, saya membaca firman Tuhan. 在还没有车祸的时候，我就读了圣经。 Dan beberapa hari firman Tuhan itu berbunyi tentang hal yang sama. 所以有好几天，神的话都是反复的，同样的向我说话。 Jangan takut, aku memegang engkau. 所以你不要害怕，我就是掌管着你， Aku tidak meninggalkan 而 engkau. 且我没有离开你， Aku menopang engkau. 我一定会支持你。 Bapak Ibu, walaupun saya baca di kitab-kitab yang berbeda, tetapi hal-hal itu yang muncul terus. 虽然我读的不同的不同的一本书，但是神的话都是同样的东西出现。 Dan saya mulai berkata, Tuhan, apa yang akan terjadi? 所以我对神说：“主啊，究竟要发生什么事？” Kemudian terjadi, papa saya mengalami kecelakaan. 所以到隔几天，真的我爸爸出了车祸。 Di tengah masa-masa yang berat itu, 所以在那个很困难的环境中， pernah sampai satu titik saya benar-benar seperti lagi terpuruk dan gak bisa bangun lagi. 所以到一个
点，我真的好像已经瘫在那里，已经没力气再起来了。 Saat itulah firman Tuhan yang saya baca sebelum papa saya kecelakaan muncul begitu di otak 所 saya. 以所有神的话语，就是在我爸爸还没有车祸的时候，每一句话都在那里浮现出来。 Jangan takut, 你不要害怕， aku tidak meninggalkan. 我不会离开你， Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. 我不会撇下你， Aku memegang engkau dengan tangan kanan. 我会用我的右手扶持着你。 Firman ini Bapak Ibu bagaikan saya disengat listrik begitu ya. Langsung kemudian jiwa saya terbangun kembali. 所以神的话就好像电流这样把我电起来，然后我再清醒过来。 Firman Tuhan mempunyai power untuk menghidupkan kita 所 Bapak 以 Ibu. 上帝的话是有那个能力使人活起来的。 Termasuklah kita yang dulu mati secara rohani. 所以就是包括我们的属灵已经死了的， Dihidupkan kembali menjadi manusia yang baru. 再一次他可以救活我们，使我们成为一个活人。 Dengan firman Tuhan 所以透过神的话， menuntun kita untuk mengenal Tuhan dan 所以 keselamatan 可 di 以 dalam. 带领我们，让我们更认识我们的神。 Bapak Ibu lihat sangat unik di dalam 2 Timotius 3 ayat 15. 所以我们看在提摩太后书3章15节那里告诉我们， Ingatlah juga bahwa dari kecil 所以并且知道你是从小 engkau sudah mengenal kitab suci. 你就明白了圣经。 Dari kecil ini maksudnya Bapak Ibu, 从小这个意思是什么呢？ yaitu masih di dalam perut. 就是在你还在母胎的时候， Jadi orang tua Timotius 就是这个提摩太的父母， sudah mengenalkan firman Tuhan kepada Timotius ketika dia masih bakal anak. 当他还在母胎的时候，父母已经把神的话教导了他。 Itu berarti Bapak Ibu 这的意思就是说， bahwa firman Tuhan pun bisa dikenalkan kepada seorang yang masih berupa janin. 就是一个婴孩，婴孩还在母胎的时候，我们都可以把神的话教导他。 Begitu hidupnya firman Tuhan. 所以神的话是多么的活跃的。 Lalu kita lihat lagi karakteristik yang kedua. 所以我们看神的话的第二个特质， Di dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan firman Tuhan itu hidup, kuat. 所以在希伯来书4章12节告诉我们，神的话是活泼的，是有效、有功效的。 Ya, bahasa Mandarin terjemahannya bagus sekali. Berkhasiat, 所以在中文的翻译很好，就是有功效的。 beroperasi dengan efektif. 所以这两个它是可以合并起来，非常有效力的。 Beroperasi dengan aktif. 所以它很积极的在那里， Yang terus bekerja terus menerus. 在那里不断的，一直不断的在那里动工。 Setiap kita baca, kita renungkan, firman Tuhan itu beroperasi terus menerus. 所以在我们如果不断的读圣经的话，神的话不断的在那里动工。 Tanpa kita menyadari firman Tuhan dengan aktif bekerja dalam hidup 所以 anak-anaknya. 在我们不知不觉中，神的话在我们的生命里就是产生了一个功效， Anak-anaknya yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. 就是那每一个爱神的儿女们在周夜都不断的渴慕他的话语，读他的话语。 Seperti yang dikatakan di ayat ke-16 dari 2 Timotius 3. 就是在提摩太后书3章16节告诉我们说， Firman Tuhan itu berkhasiat untuk 所以神的话语它是有它的功用， mengajar, 它可以教训， untuk menyatakan 它 kesalahan, 也可以督责， untuk memperbaiki 它 kelakuan, 也可以使人归正， untuk mendidik orang dalam 它也 kebenaran. 可以教导人学以义。 Bapak Ibu coba lihat kata-kata ini ya. 所以我们试着来好好的来看这几句话。 Ini semua bersifat aktif bukan? Jadi firman Tuhan itu terus beroperasi. 所以这几句话都是积极性的， Mengajar, 就是它可以教训人， menegur, 它也可以督止人， memperbaiki 它也 kelakuan, 可以归人就是使人归正的，
atau mengoreksi kita, 或者是他可以使我们可以检讨我们的。 lalu mentraining kita. 有时候他也可以就是就是确认我们的， melatih kita 可以来锻炼我们的， dalam disiplin kerohanian kita. 就是在我们的属灵生命里面， Sehingga kita menjadi pribadi Bapak Ibu 使得我们成为一个个体， yang semakin serupa dengan Kristus. 我们越来越像耶稣。 Kita lihat lagi karakteristik yang ketiga. 我们看第三个特质， Firman Tuhan itu hidup, 所以神的话它是活泼的， kuat, 它是有功效的， lebih tajam 而且它比两刃的刀更刃， dari pedang bermata dua apapun. 它就是两面的刀，它比两面的剑更刃。 Menusuk begitu dalam. 所以它可以刺透我们里面， Memisahkan yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. 它可以辨明分开那不能分开的东西， Jiwa dan roh, 就是我们的灵和我们的魂， sendi dan sumsum, 就是我们的骨折和我们的骨髓， pikiran dan maksud hati. 我们的心思，我们的意念， Dipisahkannya. 上帝的话语都可以把我们分辨， Terbuka kita di hadapan Tuhan. 所以我们会被敞开在神的面前。 Telanjang kita di hadapan 我 Tuhan. 们在神的面前是赤裸裸的， Dipaparkannya kita apa adanya 就 kita. 是我们可以，就是必须要就是以我们所拥有的，在神面前赤裸裸的摊开。 Firman Tuhan membuat kita tidak mampu bersembunyi dan menyembunyikan apapun di hadapannya. 神的话语就是使我们没有办法隐藏我们自己，任何的东西都没有办法隐藏。 Bapak Ibu ingat peristiwa yang dialami oleh Daud 我们记得大卫所遇到的问题吗？ ketika dia jatuh dalam dosa perzinahan dan 就 pembunuhan. 是他在奸淫还有在杀人方面犯了罪的时候。 Maka Nabi Nathan datang menegur dia. 所以拿单先知来到他面前， dengan menggunakan sebuah perumpamaan. 所以把一个比喻带到他那里。 Dia katakan raja, 所以拿单先知对他说：“皇帝， ada seorang yang kaya yang punya banyak domba. 所以有一个有钱人，他有很多的牛羊。 Ketika ada tamunya datang, 当有一些他有客人来做客的时候， dia ambil domba tetangganya yang miskin yang cuma punya satu domba. 所以他去把他的邻居只有独一只的羊， Yang sangat disayangi oleh tetangganya. 就是他邻居非常爱护的羊。 Dia ambil dan dia masakkan untuk tamunya. 所以他把它拿了，然后把它宰了，煮给他的客人吃。 Mendengar itu Daud marah dan berkata, orang ini pantas mati. 所以大卫听到的时候，他说：“这个人必须处死。 Lalu Nathan berkata, ”然后先知对他说 engkaulah orangnya.：“ 那个人就是你， Engkaulah orangnya. 你就是那一个人。” Saya bisa bayangkan Daud itu bagaikan ditusuk oleh pedang yang begitu tajam. Bukan? 所以我可以想象，当时大卫就好像被一个很利刃的剑来刺透他。 Firman Tuhan menelanjangi dia. 所以神的话语是可以把我们摊开，把我们赤裸裸的摊开。 Bahwa dia lebih buruk dari orang kaya yang diceritakan. 就是他比那个有钱人更烂。 Bapak Ibu pernah ditusuk oleh firman Tuhan? 弟兄姐妹，你们是否有被神的话语刺透过吗？ Waktu ditusuk rasanya gimana? 当你们被刺透的时候，那种感觉是如何？ Sakit sekali bukan? 非常非常的痛。 Tetapi kemudian 但是那之后， dia menghidupkan kita kembali. 他会再一次的使我们活过来。 Jika kita mau berbalik kepadanya. 当我们愿意回转向他的时候， Bapak Ibu Ibrani 4 ini 所以在希伯来书第4章这里， masuk di dalam sebuah perikop 所以他已经进入了一个阶段一段的经文， tentang penghakiman. 就是有关于审判。
Firman Tuhan menghakimi setiap kita. 所以神的话语可以审判我们每一个人。 Tidak ada yang bisa kita sombongkan dan sembunyikan dia. 我们没有一样东西我们是可以自傲的，是可以骄傲的。 Bapak Ibu, kita sudah melihat begitu luar biasanya firman Tuhan yang dinapaskan oleh Allah. 我们已经看到了神的话语是那么的奇妙，因为它是上帝用他的生命气息所启示的。 Dan di dalam Mazmur 1 dikatakan, 所以在诗篇第1篇那里告诉我们， orang-orang yang membaca merenungkan firman Tuhan dikatakan berbahagia, 就 Bapak Ibu. 是那样每日思想神的话语的人，他是有福的。 Berbahagia dirindukan oleh setiap kita. 就是他告诉我们，我们每个人是有福的。 Apa yang kita perbuat dibuatnya berhasil. 所以我们所做的，它会使我们有就是成功。 Kita akan bertahan di dalam kondisi musim dan keadaan apapun. 不管我们是面对有多么困难、有多么烦躁的事情， Bapak Ibu, lihatlah betapa powerfulnya firman Tuhan ini. 所以我们看神的话是多么的了不起。 Lantas bagaimana dengan kehidupan kita masing-masing? 所以我们每一个人的生命是如何呢？ Bapak Ibu, ada seorang anak melakukan perjalanan dengan keluarganya. 所以有一个小孩跟他的家人一起去旅游， Dari North Carolina ke Indiana. 他从某一个城市要到另外一个城市， Tengah jalan ban mobilnya pecah. 所以在半路的时候，他们的轮胎破了。 Di tengah jalan terpaksa memperbaiki ban mobil ini di tengah panas terik. 所以在那个半路中天气很炎热，他们必须停下来换轮胎。 Lalu seorang bapak berkata pada anaknya, Jimmy, 他爸爸对他的儿子说， pergi minta air sama ibu yang duduk di depan rumah itu. 所以你到前面那家里的那个妇人那里，跟他要一杯水。 Jimmy berlari ke pekarangan dan sampai ke rumah ibu itu. 所以这小孩他就跑着往那个屋子里去要水。 Yang sedang duduk di depan rumahnya sambil memangku sebuah buku besar. 所以他就跑到那个屋子的那个篱笆的时候， Jimmy berkata dengan sopan, 他用很客气的对这主人说 Nek, 他说 boleh minta minum? 夫人，我可不可以跟你要水喝？ Nenek itu berkata, 所以这个老妇人说 boleh nak. 可以。 Di belakang bukit itu ada mata air yang sangat segar dan manis. 所以在这个山后面那里有一个水源，那个水非常甜。 Ini nak, pegang tali ini, pegang terus sampai jalan-jalan-jalan, kamu akan sampai ke situ. 所以你抓住这个绳子，你是走到那个后山那里就有水 Jimmy 了。 pun pegang talinya dan berjalan sampai ke mata air yang 这 dimaksud. 小孩真的他就抓着这个绳子，一直往那个绳子那里一直走。 Dia minum dengan begitu puas. 所以他在后山那里，他喝得很满足。 Lalu dia panggil keluarganya untuk minum. 所以他也叫他的那个全家人到那里一起喝。 Selesai minum mereka balik ke nenek itu. 所以他们喝完之后，他们又回到这个老妇人那里。 Nek, terima kasih. 他对老妇人说：“谢谢你。” Ketika mengucapkan terima kasih, papanya Jimmy baru mengamati nenek ini buta. 所以他这个当他们说谢谢的时候，这个小孩的爸爸才发现这老妇人在那里吐。 Dan bapak itu berkata, nenek tinggal sendiri. 所以就问这个老妇人说：“你一个人住吗？” Iya, saya sendiri, tapi saya tidak kesepian. 是的，我一个人住，但是我不寂寞。 Anak saya telah membuat tali-tali ini. 所以我的儿子他们已经做了很多的绳子， supaya saya bisa melakukan kegiatan saya dengan baik. 所以我每天都可以就是做很多的那个活 Ini 动。 tali tadi ke mata air. 所以刚才那个绳子是去到那个水源那里。 Ini tali ke kebun. 所以这个绳子是可以去到我种菜的菜 Ini 园。 tali ke kandang ayam. 所以这个另外一个绳子我可以去到我养殖鸡的那个场。 Kalau mau makan, mau minum, pegang-pegang tali ini. 所以如果我要吃我要喝的话，我就抓住这些绳子。
Tapi saya kasih tahu, 但是我告诉你们， satu hal tali yang saya pegang yang membuat saya hidup hari ini. 有一根绳子我抓住它，使我活到今天的就是 Peganglah Alkitab ini. 就是你必须要抓住圣经。 Dia tunjukkan buku besar dengan huruf-huruf timbul di atasnya. 所以他就把那大本的书有很多浮上来的一些字。 Jika engkau pegang Alkitab ini, 如果你抓住，你摸着这个圣经， engkau akan menemukan Tuhan. 所以你会寻找到上帝， Engkau akan menemukan Tuhan. 你会寻找，而且你会遇到上帝。 Peganglah terus. 所以我们必须要不断的就是抓住它。 Kemudian mereka meninggalkan rumah ini. 然后他们就离开了这一个妇人。 Jimmy berkata pada papanya, 所以这个小孩对他的爸爸说。 Pak, nenek itu buta tapi dia nggak sedih ya. 所以他说爸爸，那个老妇人她眼睛瞎了，但是她没有难过。 Papanya Jimmy berkata, 所以他爸爸对他说， iya, dia sangat bahagia karena dia berpegang pada firman Tuhan. 他非常的快乐，因为他抓住了神的话。 Bagaimana dengan setiap kita, Bapak Ibu? 我们每一个人如何呢？ Sudahkah kita berhasrat dengan firman-Nya? 我们真的有对神的话语有那个欲望吗？ Sudahkah anak-anak kita ajarkan untuk berhasrat pada firman 我 Tuhan? 们已经把神的话语教导我们的孩子，让他们也有这种渴慕的心了吗？ Saya sangat sedih ketika mendengar 当我听到的时候，我非常难过。 ada anak-anak yang tidak datang sekolah minggu maupun ke gereja 有一些小孩子，他们没有参加主日学，也没有到教会， karena orang tuanya mengizinkan dia pergi les 因 di 为 hari 父 Minggu. 母亲允许他们在礼拜天去参加一些补习， Pada hari ibadah. 就是在礼拜天必须要敬拜的日子，允许他们去做其他的一些活动。 Warisan apa yang kita berikan kepada anak-anak kita, Bapak 我 Ibu? 们要把什么东西、什么财产留给我们的小孩呢？ Kita sendiri gak baca, anak-anak kita juga kita tidak memberi teladan kepada mereka. 我们自己也不读圣经，我们也没有把一个好榜样留给他们。 Kita sekolahkan mereka dengan kualitas sekolah yang baik tanpa memperhatikan akan nilai-nilai Kristiani di dalamnya. 我们把最好的学校让他们去那里就读，但是我们没有把圣经，我们那个基督教最好的那个精髓留给他们。 Bapak Ibu, ketua yayasan di sekolah saya sering berkata pada saya, 所以我学校的那个就是主席他告诉我说， orang tua saya miskin dan tidak mewariskan apapun kecuali Alkitab. 所以我的父母他没有留下任何的财产，除了圣经。 Tapi Alkitab ini adalah warisan segala-galanya bagi kami. 圣经对我们来说是一切的一切， Hingga kami menjadi orang-orang yang berhasil dan memuliakan Tuhan 使 hari 我 ini. 们可以成为一个成功的人，而且可以荣耀神的人。 Mari Bapak Ibu, 我们一起来， baca dan renungkanlah. 我们一起来读，一起来思想。 Gak usah jalan 40 kilo, bukan Bapak Ibu? 我们不用跑了那40公里的路， Ada di depan kita, bukan? 在我们面前都已经有的一本书， Mari kita berhasrat akan firman. 让我们可以对这本书有那种欲望。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. 让我们每一个自己在神的面前来向神说话。 Tuhan, tanamkanlah di dalam hati setiap kami 主啊，求你展望我们每一个人的心。 kerinduan akan firman-Mu. 主啊，你可以赐给我们一个渴慕你话语的心。 Sehingga setiap kami Tuhan 但愿我们每一个人， boleh semakin mengenal Tuhan, 我们可以越来越认识你， mengenal diri kami sendiri, 我们可以越来越认识我们自己。 serupa dengan Engkau, 主啊，我们可以越来越像你。
dan memuliakan Engkau dalam hidup 我 kami. 们可以在我们的生命中来荣耀你的名。 Sertailah setiap kami 主 Tuhan. 啊，求你帮助我们每一个人， Di dalam nama Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。